Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nurul Yaqin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity. Dan bersama-sama kita adalah Dr. Hafizah Zahra Ahmad, pakar klinikal onkologi juga dari hospital yang sama. Okey, terima kasih banyak ya Dr. Hafizah kerana sudi bersama-sama kita meluangkan masa pada hari ini ya. Jadi hari ini kita akan membincangkan mengenai topik radioterapi ya dan kanser paru-paru. Apa yang perlu anda tahu ya. Jadi sebelum kita teruskan ya, saya harap para netizen dapat cuba tuliskan di ruangan komen ya sama ada suara kita clear ataupun tidak ya. Jadi mungkin harapan saya agar para netizen dapat tolong sharekan ya status FB Live kita supaya lebih ramai rakan-rakan anda yang boleh mendapat manfaat ya daripada tajuk kita hari ini, iaitu rawatan radioterapi dan kanser paru-paru, apa yang perlu anda tahu ya. Okey, jadi mungkin kita boleh teruskan ya Dr. Hafizah ya. Mungkin Dr. Hafizah boleh share ya apa itu rawatan radioterapi sebenarnya. Okey, jadi rawatan bagi kanser paru-paru dari segi general kita boleh bahagikan kepada sama ada sistemik atau lokal. Okey, saya rasa sistemik itu adalah apa yang kita biasa dengar seperti rawatan kemoterapi. Okey, dan sekarang ada rawatan yang baru dipanggil targeted therapy dan immunoterapi. Jadi itu adalah sistemik. Okay, jadi sistemik itu maksudnya bila kita bagi rawatan tu dia adalah untuk rawat secara keseluruhan. Jadi radioterapi pula adalah rawatan localized ataupun rawatan secara lokal di mana dia adalah spesifik diberi pada satu-satu kawasan paru-paru yang mengandungi kanser tersebut. Jadi local therapy sebenarnya ada dua jenis iaitu pembedahan dan juga radioterapi. Okey. Jadi rawatan radioterapi itu adalah menggunakan sinaran berenergi tinggi iaitu high energy ionization radiation, dan apabila sinaran ini diberi kepada ketumbuhan ataupun kawasan yang terbabit dengan kanser, dia akan memusnahkan sel kanser itu dari segi memusnahkan pada tahap DNA itself. Okey. Boleh share screen sekarang? Boleh. Okay, kita share screen. Kita akan sharekan screen PowerPoint yang Dr. Hafizah telah sediakan ya untuk kita semua. Jadi mungkin para netizen boleh tolong inform ya, tolong bagi tahu sama ada clear ataupun tidak ya presentation kita. Okey, jadi ini adalah radioterapi. Kita pergi ke slide yang pertama ya, slide yang pertama. Okay. Alright. Jadi topik hari ini adalah radioterapi dan kanser paru-paru. Jadi dia adalah antara kanser yang paling common menyerang rakyat di Malaysia. Ini kerap ya, kanser ni banyak ya. Memang sangat kerap. Okey. Okey, next slide. Jadi kalau kita lihat di manakah kedudukan kanser paru-paru di kalangan rakyat Malaysia, ia adalah sebenarnya pada yang nombor 3. Yang pertama adalah kanser payudara, yang kedua adalah kanser usus, dan yang ketiga adalah kanser paru-paru. Jadi kita lihat dia adalah memang antara yang sangat kerap yang kita akan lihat, dan juga kerana itu maklumat ataupun information tentang kanser paru-paru itu saya rasa sangat penting diketahui oleh publik. Okay, right. Okay. Jadi sebelum saya menjurus kepada rawatan radioterapi, sebenarnya kanser paru-paru ada beberapa option rawatan. Okay. Jadi saya pada tahap awal option utama masih pembedahan iaitu surgery, dan seterusnya option yang lain seperti yang saya terangkan tadi dibahagikan kepada sistemik ataupun lokal. Jadi untuk kanser payudara juga ada radioterapi, kemoterapi, targeted therapy dan juga immunoterapi. Okey, jadi ada banyak jenis ya. Ada banyak jenis rawatan sebenarnya. Okey. Okey. Jadi ini adalah rawatan yang kita lihat, dan untuk merawat satu-satu kanser dia bukanlah dalam kebanyakan waktu dia memerlukan beberapa rawatan. Okey. Ada pesakit yang memerlukan hanya satu rawatan sahaja, contohnya pembedahan untuk tahap kanser awal.
Tapi ada juga pesakit yang memerlukan kombinasi pembedahan radioterapi dan sistemik terapi iaitu kemoterapi. Okey, dan ini bergantung kepada jenis kanser kanser paru-paru yang dihadapi. Dia punya tahap, sama ada tahap 1, 2, 3 atau 4, dan juga keadaan fizikal pesakit. Okey, dan daripada itu barulah kita dapat buat keputusan tentang manakah satu kombinasi rawatan yang sesuai untuk seseorang pesakit tersebut. Okey, rasanya slide kita ni macam tak bergerak sekejap. Jadi saya cuba betulkan sedikit kita punya slide ni. Saya akan cuba stop screen sharing sekejap dan kita cuba screen share lagi sekali. Share screen. Okay, tak apa. I think we can just continue je lah dengan yang ni. Share screen. Okay, now. Okay lah, never mind. I think we can just continue. Okay, so tadi kita dah bincang pasal systemic therapy ya, radiation therapy ni. Okay, right. Okay, next slide. Okay, jadi saya suka juga menerangkan tentang rawatan yang lain kerana kebanyakan kes rawatan yang diperlukan untuk pesakit kanser paru-paru adalah kombinasi rawatan. Maksudnya satu tak boleh, tak cukup lah. Tak semestinya satu rawatan saja diperlukan, selalunya ada kombinasi. Contohnya untuk tahap 1 betul adalah pembedahan, tahap 2 juga selalunya untuk selected cases pembedahan masih lagi dia highly recommended. Cuma radioterapi yang kita panggil stereotactic body radioterapi boleh juga digunakan untuk tahap 1 dan tahap 2. Okey. Jadi bagaimanakah rawatan kemoterapi pula dalam perspektif rawatan kanser paru-paru? Jadi kemoterapi boleh juga digunakan untuk pada tahap 3 dan 4. Tahap 3 dan 4 ya? 3 dan 4. Okey, maksudnya boleh juga apa? Digabungkan dengan radioterapi, concurrent chemoradioterapi, dan juga boleh digunakan dalam palliative setting ataupun untuk pesakit kanser paru-paru tahap 4. Okey, jadi bagaimanakah kemoterapi ini bertindak? Okey, jadi apabila kita memberi rawatan kemoterapi dan kemoterapi itu akan masuk ke dalam sistem darah, dan kemoterapi itu akan membunuh sel kanser itu dengan memusnahkan DNA di dalam sel-sel kanser tersebut, dan ini akan menghalang sel kanser itu daripada membesar ataupun membiak. Okey, jadi begitu caranya ya. Okey, kita nak pergi ke slide yang seterusnya. Boleh? Okey. Jadi ini adalah saya rasa salah satu rawatan penting untuk kanser paru-paru juga. Jadi kerana sekarang ada banyak jenis rawatan targeted therapy yang terdapat ataupun yang available. Bukan sahaja untuk kanser paru-paru, dia juga untuk kanser payudara, untuk kanser buah pinggang. Jadi kalau kita lihat ada banyak jenis rawatan targeted therapy, dan apa sebenarnya rawatan targeted therapy dan apa bezanya dengan rawatan kemoterapi? Okey, sebagaimana namanya ialah targeted. Jadi dia mesti ada satu reseptor ataupun satu protein yang dia perlu target. Jadi dia hanya akan berkesan sekiranya sel kanser tersebut mempunyai reseptor terbabit. Jadi bagaimana kita ingin tahu sama ada sel kanser itu sesuai atau tidak, kita perlu membuat lab test dan menghantar spesimen tumor ke makmal untuk uji kaji seterusnya untuk mengetahui sama ada sel kanser ini ataupun kanser terbabit sesuai atau tidak untuk rawatan targeted terbabit. Okey. Jadi selepas kita buat penyiasatan tersebut, barulah doktor pakar akan memulakan rawatan targeted therapy yang sesuai. Jadi bila kita memberi rawatan targeted therapy tersebut, dia akan target terus kepada reseptor yang berada di permukaan sel kanser. Dan dengan cara itu dia akan seterusnya memusnahkan ataupun menghalang replikasi sel kanser tersebut, dan sel kanser tersebut akan mati. Jadi ini adalah contoh kepada kanser payudara ya, di mana nampak reseptor-reseptornya di sini ya yang digunakan ejen itu adalah trastuzumab ya, ubatnya. Ini adalah antara contoh targeted therapy yang kita boleh guna pakai untuk merawat kanser payudara ya, di mana banyak reseptor di sini ya. HER4, HER2 ya. Jadi ada banyak jadi sebab tu perlunya untuk ambil
sampel yang tepat, hantar ke makmal untuk kita kenal pasti apakah reseptor yang boleh kita target untuk membunuh kanser tersebut ya. Konsep dia sama sebenarnya, konsep untuk kanser payudara, paru-paru, buah pinggang, hati. Jadi konsep targeted therapy itu adalah sama, cuma reseptor yang terbabit adalah berlainan, dan rawatan targeted therapy untuk kanser payudara, kanser paru-paru, buah pinggang pun juga adalah berlainan. Jadi macam untuk kanser paru-paru mungkin yang biasa kita pakai adalah tyrosine kinase inhibitor receptor ya. Biasanya kita pakai nama ubat dia Arisa ya. Arisa, erlotinib, osimertinib. Jadi mungkin pesakit kanser paru-paru mungkin orang lebih familiar dengan nama-nama seperti erlotinib, Arisa, cefitinib dan sebagainya tu ya. Dan memang kalau bincang dengan doktor pun memang kita akan pakai terma-terma seperti tyrosine kinase inhibitor untuk menjelaskan tentang targeted therapy itu sendiri ya. Okay, kita pergi ke next slide. Okay, so sekarang ini kita bercakap mengenai immunotherapy pula ya. Okay. Jadi kalau immunotherapy pula, dia sebagaimana namanya, dia berkaitan dengan immune system kita. Jadi bagaimana cara dia bertindak adalah kita secara semula jadi mempunyai immune system kita yang sendiri. Dan immune system itu membantu kita untuk memusnahkan sebarang jangkitan kuman yang berlaku. Jadi dalam konteks kanser pula, rawatan immunoterapi ini akan mengaktifkan immune system kita, dan seterusnya immune system sel yang aktif ini akan berupaya mengenal pasti sel kanser terbabit. Dan seterusnya immune system sel ini yang menyerang sel kanser tersebut dan memusnahkan kanser. Jadi maksudnya kita memperkasakan sistem imunisasi badan kita sendiri untuk membunuh sel kanser itu ya. Jadi macam kemoterapi dan targeted therapy, ubat itu sendiri yang memusnahkan sel kanser tersebut. Tapi dalam immunoterapi dia aktifkan immune sistem badan kita, dan immune sistem badan kita yang kemudian yang memusnahkan sel kanser. Tapi bukan semua pesakit sesuai untuk menjalani rawatan immunoterapi ini, dan sekali lagi adalah penting untuk doktor menghantar spesimen sel kanser tersebut untuk ujian di makmal untuk mengetahui sama ada rawatan immunoterapi sesuai atau tidak untuk seseorang pesakit itu. Jadi maksudnya kalau pesakit itu dah menggunakan immunoterapi, adakah mereka juga perlu combine dengan kemoterapi ke ataupun tidak perlu ke bagaimana? It depends. Dia depend kepada jenis pertama depend kepada jenis kanser tersebut, dan depend kepada keputusan makmal untuk mengetahui berapa banyak reseptor PDL1 terbabit yang terdapat di permukaan sel kanser tersebut. Jadi walaupun jenis kanser itu sesuai untuk kombinasi rawatan imunoterapi dan kemoterapi, adalah penting untuk kita lihat keadaan fizikal pesakit. Kerana rawatan kombinasi adalah mempunyai lebih banyak kesan samping. Jadi hanya pesakit yang sesuai ataupun pesakit yang fit boleh menjalani rawatan kombinasi imunoterapi dan kemoterapi. Jika seseorang itu tidak sesuai, kita akan recommend hanya satu jenis rawatan, iaitu sama ada rawatan imunoterapi atau targeted therapy atau kemoterapi. Jadi maksudnya tidak semua orang sesuai ya dengan rawatan immunoterapi ni. Ada ciri-ciri dia. Kita akan sharekan lepas ni ke ataupun tidak? Saya tak ada listkan. Cuma mungkin bagaimana kita nak tahu, pertama daripada jenis keputusan makmal. Keputusan makmal untuk kita tahu apakah jenis gene mutation ataupun PDL1 percentage, untuk kita tahu sama ada satu rawatan tu sesuai atau tidak. Yang kedua, keadaan fizikal pesakit. Bagaimana kita tahu ataupun kita assess keadaan fizikal pesakit adalah pertama daripada segi pemeriksaan fizikal, dan juga daripada pemeriksaan darah, dan juga daripada apakah penyakit yang dihadapi pesakit sebelum ini, medical condition, adakah dia mempunyai sakit jantung, kencing manis, darah tinggi. Jadi semua ini diambil kira sebelum membuat keputusan rawatan. Jadi maksudnya banyak faktor-faktor yang perlu diambil kira sebelum kita menentukan perlu radioterapi sahaja atau immunoterapi sahaja atau combine ya.
Ya. Jadi perlu berbincang dengan doktor pakar untuk menentukan rawatan yang terbaik untuk pesakit kanser itu sendiri. Ya. Okey, seterusnya kita akan bincangkan dengan lebih detail tentang radioterapi. Nampak ada banyak gambar-gambar ni, mungkin Dr. Hafizah boleh share juga apa. Okey, ini adalah mesin yang digunakan untuk melakukan rawatan radioterapi. Jadi kita memerlukan alat-alat ini sebenarnya untuk memberikan sinaran ionization radiation yang akan seterusnya memusnahkan sel kanser terbabit. Jadi gambar yang pertama adalah True Beam STX, yang kedua tomoterapi dan seterusnya gamma knife icon. Setiap mesin ini adalah spesifik untuk rawatan pada sesuai untuk rawatan bergantung kepada anatomi yang tertentu. Di mana lokasi kanser? Di mana lokasi kanser. So contohnya gamma knife adalah spesifik untuk rawatan kanser di bahagian otak. Okey. Jadi contohnya kalau kanser paru-paru merebak ke bahagian otak, kita boleh melakukan rawatan gamma knife treatment. Namanya gamma knife ni sebab kita pakai pisau yang orang ni pegang pakai pen ke macam mana? Jadi walaupun namanya gamma knife ataupun rawatannya stereotactic radiosurgery, sebenarnya kita tidak menggunakan apa-apa alatan pisau. Okey. Jadi tapi sebenarnya ionizing radiation itu yang bertindak seolah-olah seperti pisau. Okey. Sinaran yang sinaran tu seperti pisau. Okey, right. Jadi tak ada pembedahan. Okey. Tak ada pembedahan yang akan berlaku di dalam treatment suite ini. Okey. Nampak ada gambar orang lukis-lukis ni, apa ni Dr. Hafizah? Okey. Jadi sebelum kita buat rawatan radioterapi, kita akan buat satu prosedur dipanggil CT simulasi. Boleh kita tunjuk radioterapi simulation? Okey. Untuk CT simulasi ataupun CT simulation, kita pernah dengar simulation kan, contohnya kalau untuk pilot sebelum dia lulus periksa, dia akan buat simulation dahulu. Jadi percubaan. Okay. Jadi untuk CT simulasi pula, dia adalah one step yang wajib dibuat sebelum rawatan radioterapi, di mana pesakit akan di-scan dan penandaan akan dilakukan untuk kita identify anatomi pesakit dan lokasi rawatan yang kita nak rawat. Jadi ada dua jenis, satu CT simulation, satu PET CT simulation yang kita ada di hospital. Okay. Untuk PET CT simulation, dia adalah lebih advance kerana selain daripada image 3D, dia boleh memberi maklumat aktiviti sel. Okay, dan kita dapat tengok, terutama untuk kanser paru-paru, kita akan lihat banyak perubahan di persekitaran kanser paru-paru, fibrosis. Fibrosis itu macam kesam parut lah. Tapi bukan semua fibrosis adalah kanser. Jadi bila kita dapat identify melalui PET CT simulation mana satu yang kanser, mana satu yang bukan kanser, kita dapat bagi radioterapi yang lebih accurate. Jadi itu adalah CT simulation ataupun PET CT simulation. Jadi ini lebih lebih tepat lah ya. Lebih advance. CT simulation memang tepat, cuma sekarang ini kita ada one step further, PET CT simulation, additional information yang kita akan dapat. Kebaikan PET CT berbanding CT ni apa? Dia bagi kita ekstra maklumat daripada segi aktiviti sel. Maksudnya betul-betul aktif ke kanser. Jadi kita dapat lihat sama ada pesakit ada selain daripada kanser paru-paru, ada tak dia merebak ke bahagian lain. Contohnya di bahagian lymph node. Kelenjar. Ada bahagian kelenjar mediastinum, kelenjar hilar. Kadang-kadang kita tak tahu kalau kelenjar bengkak tu mungkin jangkitan kuman, mungkin benda lain, bukan kanser, tapi bila ada PET CT ni kita boleh tahu kelenjar ni adalah kanser, bukan benda-benda lain. Jadi dia boleh diagnostik dan terapeutik. Lepas tu kita dapat buat rawatan. Jadi berbalik kepada gambar lukisan tu. Gambar lukisan yang tu. Jadi selepas kita buat CT simulation ataupun PET CT simulation, apa yang saya akan lakukan sebagai onkologis, saya akan buat contouring. Jadi setiap bahagian anatomi pesakit kita kata lukis ataupun kontur. Inilah gambar yang itu gambar. Ini gambar. Jadi dengan selepas contouring, barulah bahagian fizisis akan membuat radioterapi planning. Ahli fizik pun kita perlu juga ya untuk ahli fizik.
Ahli fizik pun kita perlukan untuk buat dia punya radioterapi planning. Supaya betul-betul tepat mengena sasaran, tidak mengenai sel-sel yang tidak bersalah. Kita hanya target sel kanser. Kita nak target sel kanser dan kita nak avoid normal tissue. Jadi kerana itu sekarang teknik rawatan radioterapi lebih advance. Kalau dulu semua tisu akan kena, yang normal, yang kanser, sebab kita tak dapat nak avoid. Tapi sekarang kita dengan cara contouring kita boleh buat rawatan yang lebih advance ataupun kita kata dose painting. So dengan cara dose painting kita dapat spare ataupun kurangkan sinaran radioterapi ke tisu-tisu yang normal di persekitaran. Contohnya tisu jantung, tisu organ paru-paru yang normal. Jadi mengurangkan kesan sampingan. Mengurangkan kesan samping dan kita boleh escalate the dose. Kita boleh bagi dose yang lebih tinggi dan dengan cara itu success rate akan lebih baik. Dekat Malaysia, kat mana tempat yang ada rawatan seperti ni? Kita ada, di Sunway Medical Center. Velocity ada? Velocity tak ada lagi. PJ lah. Di Sunway PJ, tapi saya sendiri akan melakukan rawatan tersebut di Sunway Medical Center dan kita sebenarnya memang provide transportation untuk pesakit Velocity ke sana. I see. To and fro. I see. Kalau dari segi hospital kerajaan ada ke yang ada? Di hospital kerajaan juga ada. Bukan mesin yang sama, tetapi dia juga berupaya memberi rawatan radioterapi. Jadi contohnya di Hospital Kuala Lumpur, Institut Kanser Negara, jadi mereka juga mempunyai rawatan radioterapi. Tapi mungkin jenis berbeza. Jenis berlainan. Dan mungkin queuingnya agak panjang juga ya. Jadi itu memang tak boleh dielakkan kerana memang ramai pesakit. Hospital kerajaan berupaya merawat lebih ramai pesakit. Jadi betul memang akan ada queue juga untuk mendapatkan rawatan radioterapi. Jadi perlu menunggu giliran yang agak lama ya. Baik, biasanya berapa lama radioterapi ini dijalankan rawatannya ni? Adakah setengah jam atau sejam untuk satu sesi? Jadi kalau untuk sesi radioterapi, jadi biasanya rawatan tu dalam lebih kurang ada beberapa jenis juga radioterapi. Jadi this one. Jadi kalau ni adalah jenis-jenis radioterapi ya. Jadi kalau kita lihat daripada segi radioterapi, ada teknik 3D conformer, ada teknik IMRT, intensity modulated radiotherapy, ada teknik stereotactic body radiotherapy. Jadi bergantung kepada kompleksiti rawatan, begitu jugalah waktu rawatan. Jadi kita lihat yang seterusnya. Yang ini ke? Bawah lagi. Cuma lagi bawah. Alright. Jadi kita lihat kalau untuk konvensional radioterapi, kebiasaannya waktu rawatan dia adalah lebih kurang 10 ke 15 minit. 10 ke 15 minit. Dan kalau ini adalah rawatan untuk menyembuhkan, iaitu untuk cure. Rawatan radioterapi kebiasaannya untuk jangkaan 6 minggu setiap hari. 6 minggu? Setiap hari selama 6 minggu? Selama 5 kali seminggu, selama 6 minggu berturut-turut. Jadi ini yang untuk radical treatment, iaitu yang kita aim untuk menyembuhkan. Tapi radioterapi juga kita boleh gunakan untuk tahap 4. Jadi contohnya pesakit yang mempunyai pendarahan ataupun merebak ke bahagian tulang ataupun merebak ke bahagian otak, kita juga boleh memberi rawatan radioterapi ke kawasan yang telah merebak. Jadi rawatan untuk tahap 4 adalah dalam jangkaan 5 hari ke 10 hari ataupun 1 ke 2 minggu. Lagi pendek. Lagi pendek. Kerana dia tidak memerlukan dos yang tinggi. Dia sekali pergi tu berapa jam ke? Jadi sama juga dalam 10 ke 15 minit. Tapi hanya 5 hingga 10 hari saja. Jadi rawatan dia selalunya secara outpatient. Jadi tak perlu masuk ke ward kerana dia hanyalah rawatan yang sekejap. Jadi kita katakan rawatan sebagai daycare. Sama juga untuk rawatan yang advanced teknik intensity modulated radiotherapy, dia juga boleh digunakan untuk cure, radical treatment, dan jumlah sesi ataupun berapa minit rawatan itu lebih panjang daripada conventional radiation therapy.
Okey, mungkin tak less than half an hour. Hmm. Kerana teknik dia lebih advance. Okey. Manakala untuk stereotactic body radiation therapy pula, jangkaan rawatan dia adalah dalam lebih kurang 3 ke 5 hari sahaja. Jadi dalam stereotactic body radiation therapy, dos yang lebih tinggi digunakan untuk setiap sesi. Jadi kerana itu rawatan dapat habis dengan lebih cepat dalam masa 3 ke 5 hari. Stereotactic body radiation therapy. Jadi kita boleh ke slide sebelum. Yang ni ke? Tak, just before that. Berbawah lagi. Yes. Okay. Jadi ni saya illustrate lagi, saya just concludekan daripada segi stage. Ada stage 1, 2, 3, 4. Radioterapi boleh digunakan sebenarnya untuk semua stage. Stage 1, 2, 3 dan 4 bergantung kepada keadaan fizikal pesakit. Okay? Untuk stage 1 dan 2, pembedahan masih lagi rawatan utama. Tapi untuk sebilangan pesakit di mana pembedahan tidak sesuai, mungkin kerana faktor usia ataupun medical condition, stereotactic body radioterapi boleh juga diberi. Okay. Ni yang gambar knife tu ke? Ya, gambar knife untuk bahagian otak, tapi kita gunakan mesin true beam. True beam. Untuk tahap 3, okay, ada juga kombinasi pembedahan dan radioterapi ataupun kemoterapi combine dengan radioterapi atau yang kita panggil concurrent chemoradioterapi selama 6 minggu. Okay, saya juga ada merawat pesakit yang telah pun selesai sebenarnya, pesakit tahap 3 yang telah selesai menjalani rawatan kemoterapi dan radioterapi selama 6 minggu berturut-turut, dan alhamdulillah PET scan yang dilakukan 3 bulan selepas rawatan menunjukkan kanser tersebut sudah in remission ataupun berjaya di-eradicate. Berjaya di-eradicate dengan cara kemoterapi dan radioterapi. Tapi follow up masih lagi penting. Pesakit perlu menjalani follow up setiap 2 bulan sekali. Kalau kita lihat kadar keberkesanannya tu berapa peratus kejayaan success rate tu ada dalam? Secara kasarnya lebih daripada 60%. 60% kejayaan satu. Jadi maksudnya tinggi ya kadar kejayaan tu. Ya. Okay. Dan untuk tahap 4, radioterapi juga boleh diberi untuk merawat kanser yang telah merebak. Jadi ini adalah teknik yang paling advance yang kita panggil stereotactic body radiotherapy. Jadi kalau kita lihat pesakit ini mempunyai satu lesion, satu ketulan kanser di bahagian paru-paru. Yang merah ni, yang warna merah. Ya. Okay. Jadi dengan menggunakan stereotactic body radiotherapy, yang cahaya biru. Cahaya biru. Cahaya biru ni adalah stereotactic radiotherapy, maksudnya dia daripada pelbagai arah datang. Daripada pelbagai arah. Kerana kepala gantry machine itu boleh bergerak 360 darjah. Jadi kalau kita lihat sinaran radiation yang berwarna hijau, dia dapat mengurangkan risiko kesan radioterapi ke persekitaran. Jadi kita contohnya dia ada jantung, saluran esophagus, paru-paru yang normal, jadi kita dapat spare ataupun kita dapat elakkan tisu-tisu yang normal daripada terkena radiasi tersebut. Jadi that is how accurate stereotactic body radiation, kerana kita bagi dos yang sangat tinggi. Jadi kita juga cannot afford to miss. Dan kerana itu teknik begini membenarkan kita untuk memberi radiasi dengan cara yang accurate, dan kita perlu ingat paru-paru akan bergerak kerana pesakit akan sentiasa bernafas. Jadi ini yang kita kata kita ada lung gating system. So lung gating system, dengan cara lung gating system kita akan rekodkan pernafasan pesakit dan kita dapat ascertain ataupun tentukan bila kita nak rawat pesakit tersebut beam on. Jadi bila tumor itu dalam amplitude yang tertentu. Jadi bila dia dalam amplitude yang tertentu baru mesin tu akan on. Jadi bila tumor tu keluar daripada amplitude tersebut, mesin akan off. Sebab kita bayangkan bila kita bernafas, tentunya kanser itu akan bergerak dan kita tak boleh suruh pesakit berhenti bernafas. Jadi sebab itu untuk bahagian kanser paru-paru berlainan dengan bahagian tulang kerana tulang tak bergerak. Bahagian paru-paru sebenarnya lebih kompleks dan memerlukan kita kata lung gating system.
macam pagar lah mengawal. Untuk mengawal. Ya, maksudnya kalau dia keluar daripada yang range tu, cahaya tu tak akan kena lah. Mesti akan off. Okay, dekat auto lah. Ya. Akan ada juga kita kata radiation therapist yang akan monitor. I see. Jadi dia bukan completely 100% machine. Dia akan ada credential radiation therapist yang akan menjadi machine operator. Kerana kita akan sentiasa monitor pesakit yang berada di dalam linear accelerator terbabit. Itu jadi kita ada kamera yang akan sentiasa monitor dan sekiranya pesakit tidak dapat meneruskan rawatan, kita akan bagi break sekejap. Okay. Alright, so sekarang ni kita nak pergi ke sini. Okay. Jadi stereotaktik radioterapi juga boleh dilakukan untuk kanser paru-paru yang merebak ke otak. Jadi kita tahu kanser paru-paru juga kerap merebak ke bahagian otak. Jadi selain daripada pembedahan, radioterapi ataupun stereotaktik radiosurgery juga boleh digunakan untuk merawat kanser yang merebak tahap 4 tahap 4. Jadi mungkin sebelum ni saya pernah sharekan di Facebook posting mengenai orang yang tiba-tiba mata dia jadi juling. Lepas tu bila buat scan, rupanya nampak di otak mereka dah ada banyak tumpuk-tumpuk putih dan scan menunjukkan puncanya adalah paru-paru. Jadi maksudnya kalau ada kanser yang merebak ke otak masih lagi boleh dirawat dengan radioterapi ini. Dengan radioterapi ini. Jadi ingatlah sebelum rawatan dia ada satu ketumbuhan di bahagian otak dan 3 bulan selepas rawatan menggunakan gamma knife. Nampak clear hilang. Okay. Success rate ni berapa persen? Kalau untuk 1 year control rate juga memang tinggi, lebih dalam 70%. I see. Sebab masih ada harapan untuk pesakit kanser tahap akhir untuk mengurangkan ataupun cuba menyembuhkan. Maknanya kita nak kawal penyakit itu selama yang boleh. Mungkin kita tak boleh kata kita boleh sembuhkan kanser tahap 4, tapi kita boleh cuba untuk mengawal simptom dan memanjangkan hayat ataupun improvekan dia punya quality of life. Memperlahankan penyebaran. Memperlahankan penyebaran. Ini. Dan ada juga kes di mana kanser merebak ke beberapa tempat. Banyak tumpukan putih di sini. 1, 2, 3, 4, 5 tumpukan putih di sini di pesakit ni. Jadi kadang-kadang bila ada banyak kawasan tempat yang terbabit, adalah sukar untuk membuat pembedahan. Kerana ada 5 kawasan. Takkan nak bedah setiap satu, tak mustahil lah. Jadi rawatan radioterapi ataupun radiosurgery juga boleh digunakan untuk merawat kanser yang merebak tersebut. Jadi ini adalah sebelum rawatan dan selepas rawatan. Banyak clear maksudnya memang agak berkesan memang berkesan. Kemudian setelah yang ini Sebenarnya kita dah di akhir slide. Jadi kalau kita lihat sama yang tadi macam Dr. Yakin cakap, pisau kan, dia ada gamma knife, cyber knife. Jadi apa yang saya hendak bagi tahu, rawatan radioterapi tidak menggunakan sebarang pisau dan dia tidak memerlukan sebarang pembedahan. Jadi rawatan sebenarnya adalah secara outpatient. Pesakit luar saja, tak perlu pemasuk ward sebenarnya. Dan dengan teknologi rawatan sekarang, kesan samping kita dapat kurangkan. Jadi kerana itu pesakit boleh menjalani rawatan dan balik ke rumah setiap hari. Jadi ini yang saya nak katalah. Jadi walaupun namanya adalah cyber knife, X knife atau gamma knife, dia langsung tak involve any cutting ataupun memerlukan sebarang pisau. Tapi sinaran yang berfungsi sebagai pisau. Yang paling penting untuk kita adalah kitchen knife. Betul. Tapi ada pendarahan tak kalau let's say lepas dia orang buat cyber knife tu, ada pendarahan ke berlaku? Jadi bergantung kepada jenis ketumbuhan tersebut. Contohnya ada jenis-jenis kanser yang high vascular. Banyak saluran darah di situ. Macam renal cell cancer. Jadi memang betul risiko pendarahan adalah salah satu risiko yang boleh berlaku, tapi percentage yang rendah. Lebih rendah daripada pembedahan biasa lah risiko. Jadi cuma kita akan apa yang penting kita akan observe pesakit tersebut dan juga setengah-setengah pesakit memerlukan pre-medication ataupun steroid sebelum rawatan untuk mengurangkan kesan bengkak.
So sekarang ni ada fakta ataupun mitos ya. Adakah kemoterapi ini sakit? Dr. Hafizah, sakit ke? Kemoterapi sebenarnya tak sakit. Okey. Dan dia memang benar dia memerlukan untuk kita pasang intravenous line jarum tu, tapi selepas itu jarum tu akan dikeluarkan, yang tinggal hanyalah plastik. Okey. Jadi melalui the intravenous line tu, kemoterapi tu akan di-administer. Okey. Dan bergantung pada jenis kemoterapi, ada yang dalam lingkungan 3 ke 4 jam untuk setiap sesi, selama 3 minggu sekali untuk 6 pusingan. Jadi itu adalah schedule yang biasa setiap 3 minggu sekali. Jadi bukan tiap-tiap hari kemo. Contohnya hari ni kemo, lepas 3 ke 4 jam kemo selesai, sakit balik ke rumah dengan ubat untuk tahan muntah, tahan ni, dan datang balik 3 minggu kemudian untuk kemo cycle yang seterusnya. Okey. Dan loya dan muntah ni sebenarnya sekarang ni kebanyakan sakit dah tahap loya dan muntah kita dapat kurangkan dengan rawatan yang lebih efektif. Kita ada ubat tahan muntah yang lebih berkesan sekarang. Yang lebih berkesan. Okey. Jadi tidaklah mereka akan sentiasa muntah ya. Saya lihat sekarang ni kebanyakan sakit tak ada muntah pun dengan memakan ubat tu lah. Apa nama ubat tu? Kaitril, combination, ada beberapa kombinasi rawatan lah. Contohnya steroid dan Kaitril. So kalau ambil buat kemoterapi ni, dia akan menekan ataupun menyebabkan imun sistem kita semakin lemah ke? Itu betul. Imun sistem kita memang akan menurun selepas rawatan kemoterapi. Jadi saya akan nasihatkan pesakit sepanjang rawatan kemoterapi memang kita akan bekalkan MC dan pesakit tidak boleh ke khalayak ramai. Tapi imun sistem kita akan pulih balik. Jadi kerana itu kita akan bagi interval gap in between the chemotherapy untuk memberi masa imun sistem itu pulih kembali. Okey, soalan yang biasa. Pesakit tanya, doktor, kemoterapi ini memusnahkan sel yang bagus. Okey. Jadi kemoterapi ini memang dia akan suppresskan imun sistem kita, dia akan kurangkan sel darah dalam badan. Tetapi selepas dalam waktu rehat, kita punya sel darah putih akan naik kembali. Yang penting adalah pesakit perlu makan a well balanced diet. Tapi sekiranya kita tak nak buat apa perawatan sebab kita risau dia punya side effect. Okay. Kanser itu sendiri, apabila dia membesar, contohnya kanser paru-paru, dia akan memusnahkan sel paru-paru. Apabila dia merebak ke hati, contohnya, dia akan merosakkan hati. Apabila dia merebak ke otak, dia akan merosakkan kita punya sistem central nervous system. Dia akan efek. Jadi bagi pendapat saya, dengan tidak membuat apa-apa rawatan, dia akan menyebabkan complication yang lebih teruk. Jadi dan dalam waktu itu pesakit lebih suffer, lebih menderita. As opposed to rawatan kemoterapi, dia adalah temporary. Dan kita hanya akan recommend kemoterapi jika perlu. Bukan semua orang kita akan bagi rawatan kemoterapi kerana kita pun tahu dia mungkin bukan sesuai untuk semua orang. Jadi kita ada strict kriteria sebenarnya sebelum kita akan recommend satu-satu jenis rawatan kepada pesakit. Okay. So kemoterapi menyebabkan seorang tu lebih toksik, tadi kita dah jawab tadi. Dia tak menyebabkan. Betul. Maksudnya kalau ambil kemo tak semestinya akan lebih teruk lah ya? Dia sebab ada pesakit ingat selepas ambil rawatan kemoterapi dia tidak boleh balik bersama keluarga. Dia tak boleh makan semeja. Jadi sebenarnya boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh kalau pergi ke tempat-tempat awam yang public sebab takut risiko jangkitan kuman. Tapi tak ada masalah lepas habis rawatan kemo balik bersama dengan ahli keluarga, makan satu meja. Cuma mungkin kalau katakan ahli keluarga tersebut ada yang tak sihat, demam, batuk, semua tak boleh dekat lah dengan pesakit. Tapi kemoterapi itu sendiri tidak menyebabkan pesakit itu toksik. I see. Rambut gugur? Rambut gugur juga bukan semua kemo menyebabkan rambut gugur. Jadi rambut gugur common untuk kemoterapi yang kita bagi untuk kanser payudara. Sebenarnya. Tapi itu pun bukan semua. Dan untuk pesakit yang gugur rambut selepas kemo, rambut itu akan tumbuh kembali. Berapa lama akan tumbuh selepas kemo? Selalunya selepas beberapa bulan, mungkin dalam ada pesakit yang bagi tahu saya rambut baru dia sebenarnya lebih halus. Rambut yang baru lebih halus berbanding dengan rambut yang lama. Okay.
Jadi baiklah, mungkin kita pun sudah hampir sampai ke penghujung sesi ya. Mungkin kalau para netizen ingin bertanyakan soalan, kita boleh memberikan ruang untuk 1 atau 2 soalan, tapi rasanya tadi banyak dah soalan-soalan terjawab ya dengan fakta-fakta dan mitos yang Dr. Hafizah sharekan tadi ya. Semoga dengan sesi ini para netizen kita lebih faham tentang rawatan radioterapi untuk kanser paru-paru ya. Hai Reka, terima kasih kerana sama-sama kita ya. Waalaikumsalam Nur Zalina dan Ismah Liza. Maizan, waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua netizen kerana bersama-sama kita, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam sesi esok dalam perbincangan mengenai topik kesihatan paru-paru anda. Dan terima kasih kepada Dr. Hafizah kerana memberikan info yang terkini dan sangat lengkap ya tentang rawatan radioterapi untuk kanser paru-paru. Dan terima kasih kepada netizen telah menonton bersama-sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.